guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So hari ini apa yang Azmin Ali takutkan sahabat-sahabat semua, sehingga beliau enggan ke balai polis untuk diambil keterangan. Kalau menfitnah berani pula ya, tetapi apabila dipanggil oleh pihak berkuasa, oleh pihak polis untuk diambil keterangan, bukannya ditahan, bukannya ditangkap, bukannya direman, tapi beliau pula dengan pelbagai alasan ya untuk menidakkan dan juga tidak mahu datang ke balai polis untuk memberikan kerjasama. Sudah belajar menfitnah ya, daripada PAS, beginilah jadinya, penakut ya dan sebagainya. Dan perkara kedua yang ingin saya kongsikan adalah dua lelaki yang ceroboh istana negara akhirnya dipenjara, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk yang pertama ini, mari kita lihat ya alasan daripada Azmin Ali yang mana beliau enggan ke balai polis. Azmin enggan ke balai polis bagi kenyataan kepada pihak polis di Raja Malaysia. Jadi apa sebenarnya alasan yang diberikan oleh Azmina Ali ini, sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kalau kita lihat hari ini, Azmin memberi alasan, katanya meskipun dipanggil polis untuk memberi kenyataan, namun Ketua Pembangkang Selangor Muhammad Azmin Ali itu menegaskan dia enggan hadir ke balai. Sebaliknya, pemimpin PN itu mencabar tindakan polis memanggilnya untuk memberi keterangan mengenai ucapan yang dibuatnya ketika sidang DUN Selangor pada bulan Mac yang lalu. Setakat ini tidak akan ke balai polis, katanya. Dan Azmin juga berkata sewajarnya arahan tersebut digantung sehingga mahkamah selesai prosiding. Kita harus menghormati pada proses perundangan dalam negara kita, katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Perikatan Nasional Kuala Lumpur hari ini. Azmin berkata demikian bagi menjawab soalan pemberita selepas memberitahu dia telah dipanggil polis mengikut Seksyen 111 Kanun Tata Cara Jenayah pada 7 Mei untuk direkodkan kenyataan di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam esok hari ini. Jadi Azmin mendakwa tindakan pihak berkuasa itu satu cubaan untuk menakut-nakutkan dirinya dan melanggar undang-undang terutamanya perkara 72 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan adu kekebalan daripada prosiding sivil dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan dan yang dibuat di dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita, sahabat semua. Walaupun kita tahu mereka mempunyai kekebalan untuk mereka berkata apapun ya ketika berada dalam parlimen kah, di dalam Dewan Undangan kah. Tapi satu perkara yang kita tahu ya, kekebalan itu sebenarnya bukanlah lesen ya untuk mereka membuat fitnah, menyebarkan berita palsu dan juga ya membina persepsi jahat. Dan kita tahu sahabat semua, ya sepertinya mereka sangat pandai menggunakan isu kekebalan di dalam Dewan Undangan Negeri maupun di dalam parlimen. Tapi hari ini rakyat semakin bijak, rakyat semakin pintar menilai ya kata-kata yang dibuat oleh pembangkang ini, khususnya seperti Azmin Ali yang memang terkenal ya dengan memutarbalikkan fakta, menyebarkan berita palsu dan juga menfitnah. Karena apa? Mereka belajar daripada siapa? Saya percaya pastinya mereka belajar daripada patih penunggang agama, penunggang bangsa yang terhebat dalam negara kita, Patih Yang Tut, begitu. Jadi katanya sesudah itu saya sudah mengarahkan peguam untuk menfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk semakan kehakiman bagi menyemak tindakan ataupun keputusan pihak polis mengeluarkan notis berkenaan. Saya juga menghantar surat kepada polis supaya dapat tangguhkan atau gantung, katanya, tindakan memanggil saya bagi memberi keterangan berkaitan isu itu karena prosedur mahkamah masih belum selesai. Ya, pandai pula gunakan alasan mahkamah dan sebagainya. Waktu menfitnah tidak pula ya mereka terfikir ya berkaitan dengan akan dipanggil polis, disiasat dan sebagainya. Bagaimanapun, Azmin berkata pihaknya tidak menerima sebarang maklum balas daripada polis berkaitan isu penangguhan itu. Sebelum ini, Azmin pada sidang DUN Mac lalu, ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh Azminnya, meminta kerajaan negeri untuk menjelaskan tindakan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menjual hak pembangunan PJ Sentral yang dijangka memberi pulangan bernilai 1.04 bilion ringgit kepada Malaysia Research Corporation Berhad ya pada nilai 270 juta. Azmin turut memetik laporan DS pada 29 Februari lalu bahawa pemaju hartanah Tropicana Corporation Berhad memperoleh sebidang tanah pajakan
di Kota Damansara dengan harga 224 juta. Bagaimanapun, pengurusi PKNS yang juga Menteri Besar Selangor Amiruddin menepis dakwaan prestasi kawan PKNS berada dalam keadaan teruk dan menanggung hutang sebanyak 5.7 bilion. Jelas Amiruddin kedudukan kawan PKNS ketika ini berada adalah dalam keadaan baik, masih memperoleh keuntungan daripada pendapatan utama operasinya. Itu jawaban ringkas ya daripada Menteri Besar Selangor, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan cubaan Azmin ya untuk membina persepsi buruk ya kepada kerajaan, khususnya menyerang ya Menteri Besar Selangor. Tidak lain tidak bukan adalah Amiruddin Sari. Itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Menarik untuk kita bincangkan mungkin ya di dalam bahagian komen. Perkara kedua, 2-3 hari yang lalu tular ya apabila dua lelaki cuba ya untuk menceroboh istana, dan apabila dicek dalam kereta mereka mengandungi parang dan sebagainya. Jadi pendakwaan telah pun dilakukan dan karena cubaan menceroboh istana itu, dua lelaki terbabit di penjara 2 bulan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi dua lelaki dijatuhi hukuman penjara 2 bulan oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini kerana cuba menceroboh masuk istana 3 hari lepas. Majistret Noreliana Hanim Abdul Halim menjatuhkan hukuman itu ke atas Saleh Udo 37 dan Abdul Malik ya selepas mereka mengaku bersalah melakukan kesalahan itu di pintu 3 Istana Negara Kuala Lumpur pada jam 40 petang 17 Mei yang lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 447, 451 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara 6 bulan ataupun denda maksimum 3,000 ataupun kedua-duanya. Mahkamah turut memerintahkan kedua-dua tertuduh menjalani hukuman penjara dari tarik tangkap pada 17 Mei. Jadi mengikut fakta kes pada hari kejadian, pengadu yaitu anggota polis yang bertugas sebagai pengawal keselamatan di pintu 3 negara didatangi sebuah kereta dinaiki kedua-dua tertuduh yang cuba memasuki istana. Apabila ditanya tujuan masuk ke istana, kedua-dua tertuduh ingin berjumpa yang di Pertuan Agong atas urusan akhirat dan pengadu telah membuat panggilan ke pusat kawalan dan petugas ruang sekitar kemudian tiba di lokasi kejadian. Pemeriksaan dilakukan ke atas kendaraan tertuduh dan menjumpai sebilah parang bersarung hitam berukuran 17,5 inci dalam bonet kereta. Kedua-dua tertuduh ditangkap dan sesiatatan didapati mereka tiada sebarang urusan yang sah untuk memasuki istana. Mereka menipu lah kononnya mau berjumpa dengan yang di Pertuan Agong, ada urusan dan sebagainya, tapi ya apabila disiasat sahabat semua tiada pun urusan. Jadi apa sebenarnya motif mereka? Itu dia. Jadi terdahulu Timbalan Pendakwa Raya R. Harvin memohon hukuman setimpal dan berbentuk pengajaran kepada kedua-dua tertuduh dengan mengambil kira kes pencerobohan yang berlaku. Kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon hukuman ringan atas alasan mereka mempunyai tanggungan keluarga serta tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Sementara itu, Saleh yang berdepan satu lagi pertuduhan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan memiliki senjata, yaitu parang berkenan tanpa kebenaran yang sah pada lokasi, masa dan tarikh yang sama. Jadi pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 6 dan Kurungan 1 Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya. Jika sabit kesalahan, dia akan dipenjara 10 tahun jika ya didapati bersalah. Jadi Hakim Norina Zainul Abidin membenarkan Saleh diikat jamin 12,000 dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di Balai Polis berdekatan sebulan sekali sehingga kes selesai yang menetapkan pada 25 Jun ini untuk sebutan kes. Itu dia antara perkembangan yang menarik sahabat-sahabat semua. Dan yang lebih menarik tadi adalah perkongsian saya yang pertama ya, bagaimana Azmin Ali ya takut untuk hadir ya ke balai untuk diambil keterangan ya berkaitan dengan apa yang beliau ungkapkan ya di Dewan Undangan Negeri Selangor. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.